Ustaz Azhar Idrus kita jalan-jalan di Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Shima di dalam bilik ibu saya dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat semua, member-member semua. Apa khabar? Macam mana Hari Raya Haji? Okey, semua okey? Mana yang berkorban, semoga urusan anda dipermudahkan. Mana yang berada di Tanah Suci Mekah, saya pun mendoakan perkara yang sama. Semoga urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mana saya ni? Saya sebenarnya berada di dalam bilik ibu saya. Sini je kawasan yang aman sedikit lah. Sebab kat luar sana hiruk pikuk kan, dengan kita punya adik-beradik, anak saudara, ipar-duai, semua saudara mara lah. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk react satu video yang menarik. Video ni sebenarnya 2 tahun lepas, tapi saya baru jumpa. Lama kan? Baru jumpa video 2 tahun lepas, baru jumpa hari ini mengenai ulama dari Malaysia, iaitu Ustaz Azhar Idrus daripada Terengganu. Siapa je yang tak kenal? Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat muslimin-muslimat di Indonesia juga mengenali beliau. Di samping warga Singapura, Brunei, warga selatan Thailand, semua kenal beliau. Ada sedikit unsur-unsur lawak jenakanya, ceramahnya juga senang difahami. Video kali ini saya nak react daripada channel Ijal Abdullah. Kita punya kawan lah, baru nak berjinak-jinak menjadi YouTuber. Kita tolong bantu dia. Okey, ramai-ramai subscriber Nohas TV di sini yang hampir 100k itu, tolong subscribe sahabat kita ini, Ijal Abdullah. Okey, salah satu konten dalam channel beliau bertajuk Ustaz Azhar Idrus Tazkirah di Tanjung Balai Karimun. Okey, kita baca sedikit description mengenai video ini. Okey, Kabupaten Karimun Bumi berazam waktu itu bagaikan pepatah, pucuk dicinta ulam tiba. Sebab UAI, iaitu Ustaz Azhar Idrus, seorang ulama terkenal Malaysia dan pelakon filem Malaysia. Ustaz mu tunggu aku datang, adalah dia ada cameo dalam cerita tu. Ini datang ke Karimun dengan agenda liburan bersama keluarga. Okey, dia datang untuk bercuti, untuk melancong, untuk berlibur ke sana. Okey, alhamdulillah semua dapat nasihat berkah bersama UAI, Ustaz Azhar Idrus. Okey, apa nasihat beliau ketika 2 tahun lepas di sana? Kita akan tonton bersama-sama video ini. Okey, jom. Okey, dalam video ni saya tak akan bercakap ya, kita akan fokus apa yang Ustaz sampaikan saja ya. Saya akan okey, di akhir video nanti saya akan buat sedikit ulasan. Okey, jom kita tonton sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diizinkan oleh Allah berada bersama saudara-saudara seagama saya di Tanjung Balai, Pulau Karimun. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar, itu nikmat bersaudara dalam Islam. Jadi sedikit saja pesanan saya, iaitulah Islam ini sebenarnya bukanlah pada keterampilan saja, tetapi di sisi iman dan amal. Dia Islam ni kita nak sebagai orang yang menyerah dengan hukum Allah. Itu mana man aslama li ahkamillah, orang yang tunduk pada semua hukum Allah, itu di Islam namanya. Islam itu peraturan hidup. Macam Kristian, peraturan hidup. Siapa yang hidupnya ikut Kristian, dia beragama Kristian. Siapa yang hidupnya ikut peraturan Islam, dia beragama Islam. Jadi insya-Allah kita cuba untuk hidup ikut peraturan Islam. Nombor 1, iman dan Islam. Dua inilah yang dapatkan kita masuk syurga Allah. Bukan dengan keterampilan, bukan dengan kopiah, dengan janggut dan sebagainya. Tidak ada orang yang akan beratur panjang mau masuk syurga. Nanti orang tanya apa sebab masuk syurga? Sebab pakai kopiah. Oh, tak ada. Tidak ada orang yang janggut panjang masuk syurga dulu. Kalau janggut panjang masuk syurga dulu, saya masuk dulu dari Ustaz Somad. Tetapi innal ladzina amanu wa amilus solihat. Nampak, orang yang beriman, imannya betul, imannya benar, imannya mantap, dan mereka beramal. Amal baik. Amal baik ini baik di sisi Tuhan, bukan baik di sisi masyarakat. Kalau di sisi masyarakat, anak yang beri wang kepada ibu bapaknya 10 juta sebulan dikira anak yang baik, walaupun tidak sembahyang. Tapi yang kira baik di sisi Allah. Walaupun tak mampu untuk beri wang kepada ibu bapaknya,
tapi mereka tetap menjaga ibu bapa, hormat ibu bapa, dan dia jaga hubungannya dengan Allah. Jadi insya-Allah, bukan dengan jubah, bukan dengan janggut, bukan dengan celak, bukan dengan rida, tapi iman dan Islam. Ini aksesori insya-Allah. Oleh kerana kita kasih pada Rasulullah, kita suka pakai macam yang Rasulullah pakai. Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min ahlihi wa minan nasi ajmain kama qala. Kamu tak sempurna iman sampai kamu kasih kepada Rasulullah lebih kasih dari diri sendiri, lebih kasih daripada anak-anak dan isteri kita, lebih kasih pada sekalian manusia. Jika kita ada kekasih, dia hantarkan surat kepada kita, dia hantar WhatsApp kepada kita, dalam HP kita punya handphone, mesti kita baca cepat, sebab itu pesanan dari kekasih kita, ya, seorang perempuan contohnya. Tapi Rasulullah telah kirim WhatsApp dan mesej terlalu banyak kepada kita, kita tidak buka pun mesej untuk dibaca. Rasulullah kirim dalam Sahih Bukhari 7,000 hadis, dalam Muslim 5,000 hadis, dalam Musnad Ahmad Hanbal 27,000 hadis, semua sekali lebih kurang 300,000 hadis, yang pesanan-pesanan itu untuk diri kita, dan kita tidak ada ruang masa untuk membuka kitab-kitab tersebut, untuk mempelajari mesej-mesej Rasulullah. Tanda sebenarnya kita tidak cinta pada Rasulullah. Kita cinta pada orang, mestilah kita suka membaca apa pesanan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kekuatan kepada kita. Saya berada di bumi Indonesia. Indonesia ni kalau dengan tentang agama selalu lebih ke depan daripada kami di Malaysia. Jadi saya tak patut nak mengajar di sini kerana kami biasanya lebih rendah nisbah pengetahuan agama. Biasa orang Indonesia mesti lebih tinggi. Sebab tu Ustaz Abdul Samad itu, saya nak pergi berjumpa dengan dia untuk hadir kuliah dia di Pekanbaru. Bukan mau duduk satu meja dengan dia kerana tidak layak. Tapi dia yang ajak sangat. Saya ni umpama tanah untuk tayamum saja. Ustaz Samad itu dia dah macam air. Kata pepatah Arab, iza ja'al ma' batalat tayamum. Bila sudah ada air, tayamum itu terbatal dengan sendiri. Tapi kerana itulah, kerana saya kagum sangat pada beliau, saya pun suka kepada beliau. Harap-harap tuan-tuan dan semua ni nak jaga agama, jaga ulama-ulama kita, kerana kasih pada ulama itu kerana kita kasih pada Rasulullah. InsyaAllah. Kita tak sempat dengan Rasulullah, kita sempat dengan orang-orang yang di dalam dada mereka itu ada ilmu Rasulullah. Ulama itu bukan ilmunya di dalam HP, dalam handphone, dalam laptop dan sebagainya. Ulama ialah ilmu mereka itu di dalam dada-dada mereka. Jadi orang yang ilmu di dalam dada ini kita kasih, kita cinta, mudah-mudahan menghubungkan kasih itu pada Rasulullah, kita akan dapat syurga walaupun kita banyak dosa. Allah tak heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa kita tak mau minta maaf kepadanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dipertemukan Allah sekali lagi pada kali yang lain. Allahumma Allah manfa'na bima 'allamtana. Amin ya Allah. Bima yanfa'una. Amin Rabbana Allah. zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Sallallahu Amin. sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihat Ustaz itu. Dah 2 tahun lebih, tapi nasihat dan juga ingatan Ustaz itu sentiasa relevan, sentiasa malar segar. Tak kira situasi pun, selagi manusia ini hidup di dunia ini, selagi itulah nasihat itu diterima pakai dan diguna pakai oleh kita muslimin muslimat ini. Terima kasih Ustaz. Penerangan Ustaz itu sungguh membuka mata kita, muslimin muslimat Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, Singapura, Brunei, dan tak kira di mana saja orang Islam itu berada di setiap ceruk bumi Allah ini. Seperti yang Ustaz cakap tadi, pengetahuan Islam orang Indonesia itu lebih terkedepan daripada orang Malaysia, sebab kita sedia maklumlah kan, orang Islamnya banyak di Indonesia, dan juga ulama-ulama besar itu terlalu banyak di Indonesia. Mustahil untuk cakap kita lebih hebat, kita lebih tu, kita lebih ini. Tak, kita sebenarnya ulama ini masing-masing mempunyai sifat tawaduknya, zuhudnya. Mereka tak suka nak meninggi-ninggikan diri itu. Mereka ada ayat yang berlapik bila jumpa dengan orang yang berilmu. Itulah adab yang perlu kita contohi bila kita jumpa dengan orang yang berilmu. Kita tak rasa kita ni tinggi, kita akan sentiasa nak belajar benda-benda baru. Walaupun kita dah tahu benda tu, tapi bila kita jumpa orang yang lebih berilmu, kita harus menundukkan diri. Seperti pepatah, semakin berisinya padi itu, semakin tunduknya ia.
Begitulah ya. Kita sama-sama ambil sikap ulama kita ini dalam kehidupan seharian kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, riak dan juga takbur. Okey, Allah tak suka. Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Raya Korban. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ijal Abdullah channel. Okey? Okey, bye.